Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah bagi pelajaran Tauhid pada kali ini cikgu akan meneruskan lagi pelajaran yang seterusnya, iaitu pelajaran yang keempat yang bertajuk Nabi. Jadi pada pelajaran yang lepas kamu sudah ada belajar tentang Rasul. Tapi pada kali ini kita belajar tentang Nabi lagi. Jadi persoalannya, adakah Nabi dengan Rasul ini sama ataupun ada bezanya? Jadi kita ini akan bincangkan pada kali ini. Okey, coba lihat di sini ya. Yang pertama, Nabi ialah seorang laki-laki yang disampaikan wahyu kepadanya untuk dirinya sahaja. Yang kedua, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada orang lain. 3. Semua Rasul itu Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Okey. Nabi seorang laki-laki yang disampaikan wahyu kepadanya untuk dirinya sahaja. Bermakna, maksudnya di sana, Nabi kena sampaikan wahyu daripada Allah Ta'ala untuk dirinya sahaja. Kemudian tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan wahyu itu tadi kepada orang lain. Kan tadinya untuk dirinya sahaja, bermakna tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian semua Rasul itu Nabi. Tidak semua Nabi itu Rasul. Apa maksudnya tu? Maksudnya semua Rasul itu yang akan dilantik menjadi Rasul itu adalah daripada kalangan Nabi-Nabi. Sebelumnya menjadi Rasul, mereka memang sudah adalah Nabi. Cuma kerana naikkan pangkat lagi menjadi Rasul. Dan tidak semua Nabi itu Rasul. Kan yang cikgu tadi kan, semua Rasul itu daripada kalangan Nabi. Bermakna daripada semua Nabi itu, ia indah semua kena lantik menjadi Rasul. Ada Nabi-Nabi yang terpilih saja dilantik menjadi Rasul. Okey, boleh faham di sana? Okey, perbezaan Nabi dan Rasul. Supaya lebih jelas lagi, apa bezanya Nabi dengan Rasul ini? Coba lihat di sini. Yang pertama, Nabi tidak diperintahkan menyampaikan wahyu. Kalau Rasul diperintahkan menyampaikan wahyu. Kan yang cikgu tadi kan, kalau Nabi ia untuk dirinya saja kan, jadi dia diperintahkan menyampaikan wahyu. Tapi kalau Rasul, ia pangkatnya lebih tinggi ni. Lebih tinggi, maka Allah memerintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada orang lain. Okey, jadi itu bezanya Nabi dengan Rasul. Yang pertama. Kemudian bezanya yang kedua, Nabi hanya menyokong syariat Rasul yang terdahulu daripadanya. Kemudian Rasul diturunkan wahyu kepadanya untuk memansuhkan sebahagian syariat Rasul yang terdahulu. Okey, kita lihat dulu apa maksudnya yang ini ya. Hanya menyokong syariat Rasul yang terdahulu daripadanya. Maksudnya, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul sebelum ini, segala hukum-hukum yang ada dalam kitab itu, jadi Nabi-Nabi yang selepas itu hanya mengikut apa yang ada disampaikan di dalam kitab itu. Maksudnya mengikut saja apa yang ada dalam kitab itu, diikutnya apa yang ada dalam kandungan kitab itu tadi, hukum-hukumnya. Itu maksudnya menyokong syariat Rasul yang terdahulu daripadanya. Tapi kalau Rasul diturunkan wahyu kepadanya untuk memansuhkan sebahagian syariat Rasul yang terdahulu. Maksudnya hukum-hukum yang ada dalam kitab sebelumnya
yang ada kena sampaikan kana mansuhkan, maksudnya indah lagi dipakai hukum itu dan ditambah baik ataupun diperbaiki ataupun ada hukum yang baru daripada Allah Ta'ala untuk disampaikan kepada umat yang seterusnya. Ada hukum baru. Okay, sebagai contoh, sebelum turunnya kitab Al-Quran, meminum arak hukumnya tidak haram untuk diminum. Sebelum maksud cikgu tu sebelum turunnya kitab Al-Quran. Kemudian setelah kitab Al-Quran itu diturunkan kepada umat manusia, hukum meminum arak itu tadi dimansuhkan tadi, yang asalnya tidak diharamkan diubah kepada diharamkan untuk meminumnya kerana ia memabukkan. Jadi kitab Al-Quran itu tadi diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul Ketani, iaitu Nabi Muhammad SAW, ataupun Ketani panggil Rasulullah. Kan Nabi Muhammad itu berpangkat Rasul. Sebab itu Allah menurunkan wahyu kepadanya untuk memansuhkan, mengubah hukum yang sebelumnya. Ini tadi contohnya arak indah diharamkan, kemudian Allah menyampaikan wahyu untuk mengharamkan meminum arak kerana ia memabukkan dan sebagainya. Okey. Jadi jelas di sana antara Nabi dengan Rasul itu, kalau Nabi hanya mengikut hukum yang dulu, kalau Rasul ia memansuhkan hukum yang dulu itu. Dan tapi maksudnya di sana indah semua hukum itu berubah. Maksudnya di sana memansuhkan sebahagian saja, indah semua. Yang penting Rasul ia punya tugasan itu ada beza sedikit daripada Nabi. Nabi hanya mengikut, tapi Rasul ada sebahagiannya memansuhkan hukum-hukum yang sebelum ini. Okey? Baik. Seterusnya kita ni beralih kepada dalil diutus Nabi. Dalil maksudnya bukti. Bukti yang ada dalam Al-Quran tentang Nabi ini ada diutus di muka bumi ini. Okay, cikgu akan bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan ingatlah berapa banyak nabi-nabi yang kami telah utuskan kepada umat-umat yang terdahulu, yakni zamannya. Surah Az-Zukhruf ayat 6. Jadi dalam Al-Quran sudah ada mengatakan, bukannya apa yang cikgu sampaikan ini, Nabi diutuskan ini bukannya adalah rekaan manusia, tetapi Allah yang sendiri mengatakan di dalam Al-Quran. Kata Allahnya, ya Allah tadinya, ingatlah berapa banyak nabi-nabi yang kami telah utuskan. Allah yang sendiri bercakap. Nabi itu telah diutuskannya kepada umat yang terdahulu, yakni zamannya. Memang wujud, benar-benar ada nabi diutuskan di muka bumi ini. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-6. Okey. Jadi sampai di sana saja yang ingin cikgu sampaikan tentang tajuk pada kali ini, iaitu tentang Nabi. Jadi apa yang cikgu dapat rumuskan, Nabi ini adalah merupakan seorang lelaki yang
disampaikan wahyu kepadanya untuk dirinya saja, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang lain. Kemudian perbezaannya, Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, kemudian Rasul diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Kemudian bezanya lagi, kalau Nabi hanya menyokong syariat Rasul yang terdahulu, manakala kalau Rasul diturunkan wahyu kepadanya untuk memansuhkan sebahagian syariat Rasul yang terdahulu. Kemudian di dalam Al-Quran sudah ada menyatakan tentang diutus Nabi dalam surah Az-Zukhruf ayat 6 yang mengatakan, yang firmannya, dan ingatlah berapa banyak nabi-nabi yang kami telah utuskan kepada umat yang terdahulu, yakni zamannya. Dari apa yang cikgu sampaikan ini, mudah-mudahan dapat dipahami, dan ingatlah untuk nasihat daripada cikgu, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada Nabi, kerana mereka adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama sekali Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi Muhammad adalah merupakan Rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda adalah Rasul dan baginda juga adalah Nabi. Jadi maksudnya sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul, Nabi Muhammad adalah juga seorang Nabi. Sekian, sampai sana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.